Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. 是的，主，我们来到您的跟前， Kami bersyukur untuk undangan-Mu di pagi hari ini untuk beribadah kepadamu. 我们感恩你给我们的一个敬拜的邀请。 Kami berdoa supaya anugerah Tuhan melingkupi kami. 我们祈求您的恩典引领我们， Supaya kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. 好让我们可以遇见你，可以荣耀你的名。 Saat ini kami mau membuka firman Tuhan ya Tuhan. 这时候我们要读经， Biarlah sebelum kami membuka Alkitab kami, Tuhan buka dulu hati dan hidup kami. 在我们还没有打开我们的圣经之前，求你先敞开我们的心， Sehingga setiap benih firman Tuhan boleh jatuh ke tanah yang subur. 好让每一粒福音的种子都可以落在肥沃的土地， Dan benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. 而且这个种子呢，可以扎根成长，就是为您结许许多多的果子。 Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. 主啊，求你对我们说话，我们预备好我们的心要聆听。 Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Shalom saudara. 弟兄姐妹平安， Kurang semangat shalom. 平安。 Katanya baru retreat ya, baru pulang kemarin saudara. 你们从进修会回来，昨天回来是不是？ Biasanya habis retreat kita semangat 45 saudara ya. 平时就是我们进修会过后，我们会非常的精神。 Saya membawa salam hangat dari segenap Civitas Akademika STT Saat, dari seluruh dosen, seluruh staf dan juga segenap mahasiswa di STT Saat. 我代表这个萨神学院的全部教师和同学们，而且在那边的职员全部成员都给大家问候。 Saya juga membawa salam hangat dari istri saya, dari Cuantau Carmelita. 还有一个问候，就是从我的妻子Carmelita传道。 Dia tidak bersama-sama dengan saya di sini karena dia sedang di Medan, sedang melayani kebaktian umum di GMI Gloria, saudara. 他不在这里，现在同时他在棉兰的荣耀堂服侍，在第一堂讲道。 Jadi kami berdua bagaimanapun adalah anak metodis rasanya ya. 所以我发现我们俩就是还是卫理公会的一员。 Kalau saudara black badan kami, mungkin keluarnya adalah darah metodis, saudara. 要是你剖腹我们的身体的话，就是流出来的还是卫理的血液。 Saya selalu senang bisa kembali ke tempat ini beribadah bersama saudara dan melayani saudara. 每次回到这里跟大家一起参加崇拜会和正道和服侍，我都感到非常的开心。 Saya melayani sebagai hamba Tuhan cuma 3 tahun, sekitar tahun 2006 sampai 2009. 我在这里服侍的时候就是大概3年的时间，2006到2009年。 Tapi saya dari sini, saudara. Saya dari remaja di sini. Saya ditangkap ketika saya bersekolah di PKMI, di sekolah metodis. 但是我是属于以马内利堂的，我是在这里被神抓住。那时候我是在卫理学校读书， Jadi saya selalu senang bisa berada di sini. 所以我回到这里，我总是会感到非常的愉快。 Saudara, mari kita buka firman Tuhan yang hari ini saya ambil dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 弟兄姐妹，我们要翻开神的话语，彼得前书3章。 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 8 sampai 12. 彼得前书3章8到12节。 Saya akan membacakannya untuk saudara, mungkin dalam bahasa Indonesia saja, ayat 8 sampai 12, saudara. Saudara bisa perhatikan dalam teks saudara dalam bahasa Mandarin. 牧师只用印尼语给大家念一遍，我们看中文的，我们自己看。 Demikian firman Tuhan. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat
dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya membaca, merenungkannya, mengerti, tetapi menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. 我们读经到此，就是每一个读经，然后执行在生活中，我们把上帝的福音活出来的，有福了。 Bapak Ibu sekalian, dunia dan zaman di mana kita hidup hari ini rasanya makin hari itu makin kelam, makin gelap, saudara, makin jahat. 弟兄姐妹，我们是否发现到我们现代的世界，我们所处的这个世界越来越是黑暗？ Dalam konteks dunia pekerjaan, baik yang sifatnya perkantoran maupun dalam dunia bisnis, kita mendapati dunia yang makin kompetitif. 无论是在工作场所，不管是公司也好，做生意的也好，都非常竞争非常的激烈。 Makin sulit cari kerja dan makin sulit lapangan pekerjaan itu, sudah. 找工作越难，就是工作机会也越来越少。 Saya mendengar cerita dari orang lagi dan lagi, bahkan tadi pagi driver yang mengantar saya juga menceritakan sulitnya hidup ini. 我再三的一直听见人家诉苦，就是刚才接我的司机送我来的司机也向我诉苦说，生活非常的艰难。 Dan karena makin sulit hidup ini, makin berat rasanya, khususnya setelah pandemi, maka makin banyak orang yang berani sepertinya berbuat nekat dan jahat. 就是因为生活越来越艰难，特别是经过这个疫情的时期，生活又更难了，所以越来越多的人就是更敢的去冒险作恶。 Dalam dunia bisnis sudah terkenal dari dulu, tapi makin sering sekarang soal temen ciak temen, temen makan temen, saudara. 在生意场上以前也发生，但是越来越会发生，就是朋友吞食朋友的事件。 Tapi bukan hanya di dunia sana, saya juga mendengar banyak dalam gereja, saudara, juga makin sulit hidup rasanya. 不只是在世界上，其实在教会里面，我也越来听见越多人诉苦说，也是同样的情况。 Gereja-gereja itu makin bersaing satu sama lain untuk memperebutkan jemaat, khususnya anak-anak muda. 教会之间就是竞争也非常的激烈，就是好像要互相得取别人的羊。 Tapi bukan hanya gereja satu dengan gereja yang lain, tetapi kadang-kadang dalam jemaat lokal sendiri juga ada perselisihan, saudara. 不单单是一个教会跟另一个派的教会，但是就是同样的这个教会里面也会互相的，就是拉羊的这个现象。 Ada jemaat berantem dengan jemaat lainnya dan akhirnya salah satu atau dua-duanya nggak mau ke gereja itu lagi. 然后有个会友跟另外一个会友吵架之后，两个都不来教会了。 Ada jemaat berantem dengan majelisnya sehingga salah satu dari mereka itu akhirnya tidak mau pelayanan lagi. 有的又是一个会友跟执事争吵之后，就是其中一个不再要服侍神了。 Hamba Tuhan juga kadang-kadang berantem dengan hamba Tuhan lainnya. Tidak ada kesatuan hati dalam pelayanan, dalam pekerjaan itu. 甚至神仆之间也会发生纷争，就是不能核心一起服侍主。 Dan kadang-kadang ada juga jemaat lokal tertentu itu ribut dengan sinode dari gereja itu, saudara. 有时候就是当地的某某教会又跟他的大会发生了争吵。 Nah saudara, dalam situasi hidup seperti ini, di dunia pekerjaan yang makin kompetitif dan di dunia gereja yang makin sulit untuk bersatu seperti ini, teks kita hari ini itu berbicara tepat sekali rasanya. 这就是我们生活中的局面，外面的就是工作的场合，还有呢世界的场合，社会里面的，加上我们教会都有这样发生的事。那现在我们读的经就非常合适。 Saudara, surat 1 Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus.
彼得前书是使徒彼得写的。 Dan surat ini ditujukan kepada jemaat Kristen yang adalah orang-orang pendatang. Saudara bisa baca di pasal 1 ayat 1. Orang-orang pendatang yang tersebar di berbagai daerah. 这封信是写给谁呢？就是写给信徒分散寄居在各个地方的信徒。 Jemaat-jemaat yang tersebar ini itu rasanya hidup dalam penderitaan dan penganiayaan karena iman mereka. 这些分散寄居的信徒们就感觉自己生活在困苦当中。 Mereka hidup dalam tekanan dari dunia karena mereka bukan lagi berada di Yerusalem. Mereka ada di tempat-tempat yang lain di Asia Kecil. 他们被这个世人好像压住了他们的生活，他们没有位置因为他们不住在耶路撒冷，他们宗教的中心，他们就分散在各地。 Jadi sedikit banyak mungkin konteks hidup mereka itu mirip dengan kita hari ini. Di mana kita dan juga mereka itu berada di tengah-tengah dunia yang makin gelap, dunia yang kompetitif, dunia yang sikut-sikutan. 所以他们生活的环境在那时候好像跟我们差不多，就是我们处在一个非常黑暗的世界，就是互相竞争互相报复的这种世界里面。 Tujuan surat ini terlihat jelas di 1 Petrus pasal 2 ayat 11 dan 12 yang saya tunjukkan di papan ini. 这封信的目的就是非常明显的记在彼得前书2章11到12节。 Ayat 11 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu. Jadi ini tujuannya, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要禁戒肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。 Milikilah, kata Petrus, cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 然后使徒彼得继续说：“你们在外邦人中应当品行端正，叫那些毁谤你们作恶的，因看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。” Jadi Petrus menasihatkan jemaat yang tersebar ini, yang adalah pendatang dan perantau, orang asing di daerah mereka, untuk menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berdosa, itu negatifnya, dan positifnya untuk memiliki cara hidup yang berbeda, yang baik, cara hidup Kristen. 所以呢，使徒彼得劝勉这个分散的、寄居的、是客旅的、是陌生人的一群基督徒，他生活分散在各地，怎么生活呢？就是第一，他要远离恶行；那第二呢，他要保持端正的行为。 Tapi pertanyaannya, cara hidup seperti apa yang baik itu yang diinginkan oleh Petrus? 问题是什么叫端正的、美好的生活方式？ Dan di sini kita masuk sekarang, kita masuk ke ayat yang tadi kita baca, saudara. 然后现在我们就要看我们所念的经文。 Petrus menjelaskan cara hidup yang baik, yang berbeda itu adalah cara hidup di dalam jemaat yang seia sekata, yang seperasaan, yang mengasihi saudara-saudara, yang penyayang dan rendah hati. 彼得再次说：“你们都要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存怜悯，存慈怜谦卑的心。” Mari kita lihat sekilas satu di antara lima yang di atas, saudara. 我们要再看一下，就是这5个的每一个。 Petrus bilang, hendaklah kamu semua seia sekata. Maksudnya apa? 彼得说：“你们都要同心，什么意思呢？” Bahasa Yunani ya, dalam bahasa Inggris juga dipakai kata be like-minded, memiliki pikiran yang serupa. 这个希腊文跟英文一样，就是同心的意思就是志同道合。 Jadi seia sekata bukan berarti harus selalu ngomongnya sama, setuju selalu, saudara. 志同道合的意思不是你和我一直说同样的语言。 Tetapi kita sehati, sepikir, kita punya tujuan yang sama walaupun mungkin cara berpikir dan juga cara ngomong dan hasil ngomongnya berbeda, saudara. 但是我们的心思意念是合一的，我们有同样的目标，虽然我们说话的方式、我们说话的内容和结果都不一样。 Ini bicara soal kesatuan jemaat.
yang adalah kunci dari kesaksian yang baik. 这就是他强调的就是会友之间的合一，这是见证的关键。 Lalu yang kedua adalah seperasaan, saudara. 第二就是彼此体恤， Seperasaan maksudnya adalah kita harus bersimpati dengan orang lain, saudara. 我们要有同情心。 Kita harus, kalau istilah Tuhan Yesus dan Paulus, bersuka dengan orang yang bersuka dan menangis dengan orang yang menangis. 就是按照主耶稣和保罗的语言是这样说的：与哭泣的人一起哭，就是与快乐的人一起快乐。 Bukan sebaliknya, kita bersuka dengan orang yang sedang sedih. 不是倒反的，就是人家伤心的时候，我们反而开心。 Dan sebaliknya kalau ada orang yang sedang syukuran bersuka cita, kita malah mau menarik dia turun dari sukacitanya. 或者人家快乐的时候，我们要把他拉下来。 Lalu yang ketiga adalah mengasihi saudara-saudara, saudara. 第三个就是相爱如弟兄。 Dalam bahasa Yunani ya, sebenarnya lebih tepatnya adalah brotherly love, kasih persaudaraan. 希腊文里面的意思更接近的就是手足之情，就是兄弟之间的那种爱。 Artinya mengasihi seperti kita mengasihi saudara kita, saudara. 这意味着我们爱他人是像爱我们的兄弟一样。 Saudara, kata saudara hari ini sudah menjadi sapaan, sebutan seperti saya barusan katakan, saudara. 弟兄姐妹，刚才向牧师称呼我们弟兄姐妹，这个词，这个弟兄这个词就好像一种称呼了。 Dalam bahasa gaulnya sering apa kabar bro begitu ya, apa kabar sis, brother and sister. 就是我们常常就是称呼人家的时候，我们说哎大哥大姐您好。 Padahal kita bukan saudara dia, kita bukan adik kakaknya kan. 我们叫他哥姐弟妹，其实我们跟他没有什么亲属关系。 Tetapi dalam bahasa aslinya saudara, di dalam perjanjian baru, kata adelphos Yunani, kata saudara, itu artinya bukan sekedar sapaan, tapi sungguh-sungguh mereka jemaat melihat satu sama lain seperti saudara. 但是在他原文的希腊文呢，这个他用的词是 adelphos， 那个不只是我们称呼人为我们的弟兄，但是是指真正的有亲属关系的弟兄姐妹。 Bahkan orang Kristen berpikir dan percaya bahwa saudara di dalam Tuhan itu bahkan bisa lebih erat dan lebih kental dibandingkan saudara siblings, saudara dalam biologis. 甚至基督徒我们是这样想的，我们在主里面的弟兄姐妹的关系，要比跟我们的这个血液关系的弟兄姐妹要更强。 Yang keempat adalah penyayang, saudara. 第四就是怜慈怜的心。 Maksudnya adalah compassionate, orang yang berbelas kasihan. 这个就是有慈怜的心的人。 Maksudnya adalah orang yang mudah tergerak hatinya belas kasihan seperti Yesus. 就是他的心就非常容易的向基督的心而感动。 Dan yang terakhir, yang kelima adalah rendah hati. 最后一个第五个就是谦卑的心。 Rendah hati bukan rendah diri, saudara. 谦卑跟自卑不一样。 Kalau rendah diri selalu merasa melihat dirinya itu kurang pinter, kurang berharga, kurang bernilai. 就是自卑的人往往看自己一直有缺陷，我不够聪明，我不够有钱，我不够有价值。 Tapi kalau rendah hati, dia tahu bahwa dirinya itu seperti apa, tetapi dia tidak mau menonjolkan dirinya. 但是谦卑的人不一样，他非常了解自己怎么样，但是他不想突出自己。 Dia percaya kita semua itu sama-sama dikasihi Tuhan dan dia tidak perlu menonjolkan dirinya. 他相信我们大家都是因为神爱我们，而且他不用突出他自己。 Jadi kelima kata sifat di atas, saudara, ini semua adalah hal-hal yang Petrus inginkan jemaat lakukan di dalam diri mereka sendiri. 所以这个5个形容词就是彼得想要会有在教会里面所行的。 Lalu Petrus menambahkan di ayat 9 menambahkan kata dan di sini. 然后呢，在这个第9节印尼语的圣经，他说还有。 Dan ini ditujukan lebih kepada keluar jemaat, kepada orang-orang di luar Kristen. 这个就面向教会之外的人。
Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan katanya. Atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. 不要以恶报恶，以辱骂还辱骂，倒要祝福。 Jadi kembali, Petrus berkata kepada jemaat yang tersebar, para pendatang dan perantau, milikilah cara hidup yang berbeda, cara hidup yang baik. 所以呢，彼得对那个分散寄居的信徒们，他嘱咐说：“你要有这么端正美好的生活方式。 Seperti apa cara hidup yang berbeda yang baik itu? Seperti ini semua. 那个端正美好的生活方式什么样的？就像这一样。 Sekarang saya permisi tanya, ini mudah atau sulit saudara dilakukan? 我请问一下，这个是容易还是比较难执行？ Mudah atau sulit? 难还是容易？ Saya kasih satu cerita ya untuk menunjukkan jawabannya menurut saya. 我要以一个故事来解释我自己的答案。 Barusan bulan lalu di sekolah Wesley Internasional di Malang, tidak ada hubungan dengan Wesley di sini saya rasa. 就是上个月呢，在马郎的卫斯理国际学校，这个是跟雅加的，我想没有任何关系。 Jadi ini adalah international school dekat STT Saat, di mana dulu Glorian dan Gregory anak-anak saya pernah bersekolah di sana. 这个学校就是靠近我们萨阿马郎神学院，就是那个国际学校呢。我的儿女们就是 Glorian 跟 Gregory 他们在那边读书过。 Jadi bulan lalu tuh ada perlombaan futsal sepak bola. 就是上个月呢有一个足球比赛。 Pas saya datang ke sana, karena kadang-kadang saya masih mengantar anak saya ke sana untuk berenang atau main bola. Ternyata sedang ada perlombaan antar gereja katanya. 我到那里的时候，我常常会送孩子去游泳打球原来那天就有比赛，就是各个教会进行的一个比赛。 Jadi ada beberapa gereja mengirim anak mudanya, pemudanya untuk berlomba main futsal kompetisi, saudara. 所以呢，那里是一个比赛，就是各个教会他们派了年轻人到那个场地去比赛足球。 Perlombaan berlangsung beberapa hari, saya sempat nonton sekilas. 我就一略的看他们的比赛，其实是好几天的进行。 Lalu salah satu grup WhatsApp saya suatu hari memforward sebuah video yang terjadi di perlombaan itu. 然后我的WhatsApp 的群组呢，有一天给我发过来，就是那个是一个视频，视频是当场录上的，就是在那个比赛当中他们做的这个视频，录的这个视频。 Ketika sedang lomba berlangsung, tiba-tiba ada seseorang dari satu gereja yang bermain dan mentekel seorang pemuda dan jatuh, kemudian ditendang kepalanya orang itu. 比赛进行的时候，有一个都是教会的年轻人嘛，然后有一个人就特地的绊着脚，让另外一个教会的人跌倒，跌倒之后，他就用脚狠狠的踢他的头。 Langsung saja, tentu saja, orang-orang dari tim seberang, pemain dan juga penontonnya langsung ngerubutin orang itu dan mereka semua berantem, dua tim dari dua gereja. 当然，就是这个就是被他踢的人的那个教会和会友们都涌过来了，然后就两个组的人都这样打了起来。 Kedua tim itu dari dua gereja didiskualifikasi tentu saja. 两个组都是代表各自的教会，两个都不能再上场了。 Dan saya dengar ada lagi tim yang berantem lagi. 我还听见还有另外的一个组也是这样的打架。 Yang saya mau kasih tahu adalah judul dari perlombaan itu adalah Unity Cup. 我要给大家分享的就是他们的主题就是合一俱乐部。 Unity Cup seperti World Cup, ini Unity Cup, perlombaan untuk menyatukan kira-kira ya. 他们比赛是为了要赢得什么呢？就是赢得那个奖杯，奖杯的名字叫做合一杯。 Di dalam Unity Cup ada peperangan, ada berantem, ada disunity. 这个合一杯的进行当中呢，就发生了很多纷争，有打架的事件。 Jadi pertanyaan saya lagi, mudah atau sulit? 我的问题是容易还是难？ Untuk
seia sekata, sepikiran, sehati, untuk seperasaan, bersimpati, untuk mengasihi saudara-saudara seperti seorang saudara, untuk menjadi penyayang, berbelas kasih, untuk rendah hati, dan apalagi ini, untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sebaliknya memberkati orang yang menjahati kita. 对你们来说，要有同情心，要志同道合，彼此体恤，相爱如自己的兄弟，还有存怜悯的心，要慈怜谦卑。特别是，当人家对我们作恶的时候，我们不要以恶报恶，而且不要以辱骂还辱骂，还要祝福人家，容易吗？ Sulit sekali, bahkan kita kalau mau jujur tidak mampu dan tidak bisa. 非常难就是坦白来讲，我们是不可能做到的。 Tapi kita dipanggil untuk itu, karena untuk itulah kamu dipanggil, kata Petrus. 但是人呼召我们是为了这个，所以彼得说，这个是一个呼召。 Maka saya tanya lagi, cara hidup yang baik, yang berbeda, bukan hanya seperti apa, tetapi seperti siapa rasanya. 所以我们又要问下一句，这个端正的生活方式不单单是什么样子的，而且要问是向谁做出来的。 Tadi kita baca di ayat 9, ada frase karena untuk itulah kamu dipanggil. 第9节那里说，因你们是为此蒙召。 Kemudian pasal 2 ayat 21, kalau kita mundur sedikit, ada frase yang sama yang digunakan. 然后我们退后一点，就是2章21节有同样的小句。 Sebab untuk itulah kamu dipanggil, kata Petrus, karena Kristus. 彼得这样说：“你们蒙召原是为此，因基督。” Sebelumnya di sini dia bilang soal jemaat-jemaat yang menderita itu tahan penderitaanmu karena kamu dipanggil untuk menderita bagi Kristus juga. 在之前的几个经节当中，他说啊，你要忍耐，承受你的苦，因为神来到这世界是为你们受苦的。 Dan dia menjelaskan kamu harus tahan karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan memberikan teladannya supaya kamu ikuti. 你们要行善受苦，能忍耐，就像基督一样，因为他来到这世界是为你们受苦，给你们留下了榜样。 Jadi sama seperti di pasal 2 soal penderitaan, begitu juga di pasal 3 yang tadi kita baca soal kasih itu semua, bicara soal Kristuslah yang pertama-tama melakukannya bagi kita. 所以不管是在2章说的是受苦要忍耐，或者第3章说的是爱，全部说的其实是回到基督的身上。 Kristus hidup dengan baik, dengan sempurna bagi kita. 基督生活的非常端正美好，是为了我们。 Dan di dalam Kristus sekarang kita diminta untuk mengimitasinya, untuk menyerupainya, untuk mengikuti teladannya. 而且在基督里面，我们被蒙召是要效法他，跟随他的脚中行。 Pertanyaannya kemudian setelah apa atau seperti apa, seperti siapa, sekarang mengapa kita perlu melakukannya? 接下来的一个问题，当我们谈了是什么样的生活方式，像谁的生活方式，就是接下去就是为什么要这样。 Nah di ayat 10 sampai 12 ini Petrus sedang mengutip kitab suci perjanjian lama, saudara. 在第10节到第12节，其实彼得正在引用就是旧约的经节。 Itu sebabnya saya kasih tanda kutip, karena memang ada tanda kutip dan saya buat miring semua. Ini kutipan dari Mazmur, saudara. 我用这个引号里面的这就是诗篇，他引用诗篇所说的。 Yang pertama ada 2 sebab jadi ya. Yang pertama adalah sebab kata Petrus, dia kutip dari Mazmur, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. 这个彼得引用诗篇的时候，他用了2个因为。第一个因为是第10节，因为经上说，人若爱生命，愿享美福，需要禁止舌头不出恶言。 Ia harus katanya menjauhi yang jahat, ia harus mencari perdamaian, ia berusaha atau harus mendapatkannya katanya. 也要离恶行善，寻求和睦，要一心的追赶。 Jadi kira-kira Petrus berkata kepada jemaat, kamu harus hidup berbeda, kamu harus hidup baik seperti Kristus yang mengasihi. Mengapa? Sebab kitab suci Allah memerintahkannya, ini harus dari Tuhan.
彼得是要这样向会友说的：你必须端正的生活，你必须有这个美善的见证。为什么呢？因为基督耶稣，那个神的儿子已经这样为你而活。 Tuhan adalah yang menciptakan dunia ini, semua hidup, menciptakan saudara. Dia menginginkan, mengharuskan kita untuk hidup bagi dia, untuk hidup dengan baik. 上帝是创造宇宙万物的，也创造你和我。他要我们按照他遵行他的道，这样生活。 Secara konkret dan praktis, Petrus menjabarkan 3 soal lidah, perkataan, lalu soal kelakuan, action, dan terakhir soal perdamaian. 所以彼得就具体的再仔细的说，第一是关于舌头，就是我们所说出来的话。那第二呢，就是关于这个和睦。第三就关于爱。 Jadi saudara baru pulang retreat, tema retreatnya saya dengar adalah blessed to be blessing, right? Diberkati untuk menjadi berkat. 弟兄姐妹，从进修会回来，我知道主题是蒙福而成为祝福。 Pertanyaan konkretnya adalah sekarang bagaimana kita menjadi berkat secara konkret kepada dunia, kepada orang-orang sekeliling kita. 现在的问题就是我们如何具体的实践，就是如何具体的成为我们四周围的祝福呢？ Ada banyak jawaban dalam kitab suci tentu saja, tapi salah satunya ekspresinya adalah melalui perkataan kita. Kita harus jaga lidah kita. 在我们圣经里面当然有很多答案，但是其中一个就是透过我们的言语，这个我们要谨慎我们自己的舌头。 Mulai stop gosipin orang, tapi mulai memberkati orang dengan lidah kita. 要停止讲人家的闲话，要开始说祝福的话。 Lalu yang kedua dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Bukan hanya ngomong saja, lidah saja, tapi juga action kita. 第二就是离恶行善。 Tidak perlu bertanya, maksudnya apa melakukan yang baik? Kamu tahu kok bagaimana melakukan yang baik. 我们不用再讲了，是怎么做呢？这个好的，你们已经知道应该怎么做。 Ketika ada orang baik kepada kita, kita tahu bahwa oh itu baik orang itu ya. 因为当人家对我们好的时候，我们就马上可以醒悟到这个是好行为。 Dan yang terakhir adalah mencari perdamaian, berusaha sungguh-sungguh untuk memperolehnya, saudara. 最后一个就是寻求和睦，要一心追赶。 Kalau ada masalah dikit di antara jemaat, di antara keluarga, don't sweat the small stuff. Jangan mempermasalahkan hal-hal yang terlalu remeh, yang kecil, yang tidak esensial. 要是在教会里面或是家庭里面跟家人在一起的时候，有小的问题，我们就不要太过计较小问题。 Dan terakhir sekali lagi, ayat 12, Petrus menambahkan alasan lain dari kitab suci mengapa kita harus hidup dengan baik dan berbeda itu. 在最后的第12节保罗又加了一个理由，一个根据，为什么我们成为基督徒要端正的生活。 Dari Mazmur 34, Petrus mengatakan, mari kita baca sama-sama ya saudara ya. 1, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。 Mengapa kita harus hidup dengan baik yang berbeda? Karena Tuhan itu memperhatikan hidup kita. 为什么我们要端正的生活，与世人不同的生活？因为神看顾我们的生活。 Saudara, istilah mata maupun telinga ataupun wajah Tuhan itu menunjukkan divine favor, menunjukkan perkenaan dari Tuhan. 这里所用的主的眼、主的耳和主的脸，这里要彰显的是什么呢？就是神对我们的关注，他的爱。 Ketika dikatakan mata Tuhan tertuju, telinga Tuhan itu tertuju kepada kita, itu menunjukkan Tuhan memperkenan kita. Karena apa? Karena hidup kita adalah hidup yang diperkenan, yang menjadi berkat buat orang-orang. 当说起主的眼看顾我们，主的耳听见我们的祈祷，还有呢，主的脸面向我们，这意思就是我们已讨了神的喜悦，因为我们遵行他的道。 Itu sebabnya dalam kebaktian, dalam berkat di akhir ibadah, kadang-kadang pendeta itu menggunakan
berkat Harun kan yang mengatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyendengkan wajahnya kepadamu. 所以呢，当牧师们祝福，就是我们要散会之前的祝福，牧师们常常会用亚伦的这个祝福来祝福会众。怎么祝福呢？就说神的面向我们，他的光要引临在我们的身上，就说明他就恩待着我们，爱着我们。 Tentu saja bukan karena kita adalah orang yang bersih kelakuannya, lalu Tuhan memperkenan kita. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, karena Kristus mati dan hidup bagi kita, Tuhan itu berkenan kepada hidup kita. 当然不是因为我们的行为非常的端正，我们都是很好的艺人，不是这样，是因为基督为我们而死，所以呢，我们在他的眼前是称义的，是讨神喜悦的。 Tetapi kita sendiri harus hidup di dalam Tuhan Yesus. Kita harus menjadi serupa dengan Dia, menjadi orang benar yang mata Tuhan tertuju kepadanya. 但是我们自己也要努力争取，努力的追赶，成为那个义人，成为他所喜悦的人。因为这里记载说，主的眼看顾的是义人。 Saudara ingat bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu ketika saudara sedang menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tahu ketika saudara sedang mengasihi orang lain. 我们要记得，神是无所不知的。当我们成为别人的祝福的时候，当我们爱别人的时候，他知道。 Tuhan juga tahu betapa sulitnya untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Untuk memberkati orang yang menganiaya kita. Itu sebabnya telinganya itu tertuju kepada permohonan kita yang teriak minta tolong. 他也知道如此的难，要我们以善行报恶，就是他知道我们怎么的受苦，所以这里记载说，主的耳听见我们的祈祷。 Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 但是他的脸是背着恶的人。 Oh kiranya tidak ada di antara kita yang hidupnya dibenci oleh Tuhan. Tuhan memalingkan wajahnya karena kita hidup dalam kejahatan dan berbuat jahat. 我盼望说，主永远不会向我们变脸，因为我们的恶行。 Jadi saudara kita sudah melihat secara sekilas dari 1 Petrus 3 tentang milikilah cara hidup yang berbeda, cara hidup yang baik itu. 所以我们大体上已经看见了，从彼得前书3章，那我们怎么样拥有一个端正的、美好的生活方式？ Apa cara hidup yang baik? Seperti Kristus. Seperti apa tadi? Seia sekata, seperasaan, kasih persaudaraan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya memberkati orang. 什么叫做端正的品行呢？就是像基督一样的，要同心，彼此体恤，相爱如弟兄，存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，反而要让人承受祝福。 Dan mengapa kita perlu melakukannya? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Dan kita mau menjadi orang-orang demikian. 我们为什么要执行这个？因为这是主指令我们要行的，所以使得他的眼会看顾我们为义人。 Bagaimana? Tadi kita sudah lihat lewat perkataan kita, lewat tingkah laku hidup kita, dan juga lewat menjaga perdamaian. 具体的怎么行呢？刚才我们也提到了，就是透过我们舌头所说出的话，透过我们远离恶行，我们要行善，还有最后就是寻求和睦。 Intinya kalau mau saya simpulkan dalam satu kata adalah kasih, saudara, love. 总的来讲，一个词总结就是爱。 Tuhan memanggil kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama kita manusia. 神要我们尽心爱他，也要我们爱他人。 Saya jadi ingat beberapa tahun yang lalu STT Saat itu membuka program Mandarin dan ada banyak orang Chinese, orang China dari mainland China datang untuk belajar di STT Saat. 我还记得，就是好几年前，就是萨阿神学院，他召开了就是中文系，所以很多中国大陆的神学生来到萨阿留学。 Kalau nggak salah program itu dibuka dari tahun 2005 sampai ditutup pas pandemi kemarin 2019. Kita harus pulangkan mereka balik ke China. 要是我不记错的话，就是2005年开始，一直到2019年
底，因为那时候就开始了这个疫情，所以我们不得不要让他们回国。Saya mendengar dari rekan-rekan dosen cerita suka duka ketika mereka ada di kampus saat. Tapi salah satunya adalah saya banyak mendengar komplain dari mahasiswa Indonesia yang tidak suka dengan mereka. 我常常听到就是服侍他们的教授，他们的那个关系的风风雨雨，但是我听的最多的还是印尼神学生对这个中国神学生的抱怨。Saudara kalau tinggal berasrama, jadi mereka tinggal satu asrama, orang-orang Indonesia lokal maupun orang-orang mahasiswa dari China datang dalam asrama. 他们是住同样的宿舍，就是我们印尼的神学生和中国的神学生在同一栋宿舍。Ada mahasiswa yang bilang, wah mereka itu kotor lah, kurang higienis. 有的人说，哎呀，他们不够卫生，这么脏。Ada yang bilang mereka tuh kalau ngomong kayak mau ngajak berantem soalnya ribut terus suaranya besar. 有时候他们说，哎呀，他们讲话像要跟人吵架一样。Ada juga yang komplain karena mereka tuh suka ambil makanan semau mereka aja yang banyak. 或者拿这个饭的时候会拿的这么多，就是随意的去拿。Dan sering terjadi masalah, sering ribut, tidak ada seia sekata, sulit untuk mengasihi. 很难去爱他们，怎么要志同道合，要核心？因为都看见他们的很多不好的习惯。Ironisnya adalah beberapa tahun sebelum program Mandarin dibuka, kita semua mahasiswa, waktu itu saya juga mahasiswa, seringkali dalam doa misi kita mendoakan soal negara China. 更讽刺性的就是，在他们到沙岸之前的几年，就是当我自己牧师自己还是神学生的时候，我们往往为中国祷告，就是我们要传福音到中国去。Ada beberapa mahasiswa, ada banyak mahasiswa yang punya concern, punya beban terhadap orang-orang China yang terhilang dan mau dijangkau. 那时候呢，有很多神学生就非常有负担的要去对这个中国人传福音。 Tetapi ketika orang-orang China itu benar-benar datang dan tinggal bersama mereka, jadi teman kamarnya, mereka komplain dan sulit mengasihi. 但是中国大陆的人真正的来到他们面前了，做他们的邻居，跟他们同屋一起住，他们反而就是一直抱怨。 Saya pikir-pikir memang sulit atau memang mudah ya untuk mengasihi secara abstrak dan general, tetapi sulit untuk mengasihi secara partikular yang benar-benar rekan sebelah saya. 我就这样想，其实我们说爱，如果是抽象的一个框架是非常容易的，但是你要具体的、仔细的去爱特殊特质的人，这个是非常难。 Kita mungkin bisa doa misi dan mengasihi negara lain, maka katakanlah India. Tapi begitu orang Bombay benar-benar tinggal menjadi rekan sekerja kita, kita nggak suka sekali. 在祷告拆船的祷告事项的时候，我们很容易的可以为某某国家、某某国家的人民祷告，但是真正的来到我们面前的时候，我们就感觉非常困难去爱他们。 Itu sebabnya mungkin hukum kasih itu mengatakan kasihilah bukan sesamamu manusia secara general dan abstrak, tapi kasihilah tetanggamu, love your neighbor. Bahasa aslinya juga pakai kata neighbor. 所以这个主耶稣说爱的时候，他不只是你要爱所有的人类，他不是由这个抽象的观念来指令我们，他是说你要爱人。这里的就是英文的翻译是要爱你的邻居如己。 Karena kasih tidak bisa dilakukan dalam abstraksi, tetapi dalam hal-hal yang konkret dan partikular, saudara. 因为爱不能显现在抽象的、不清楚的框架里面，它是要执行在具体的行为上。 Kasih harus terlihat dari ini, seia sekata, seperasaan, penyayang, rendah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. 爱是要透过这些东西来呈现，就是同心、彼此体恤、相爱如弟兄、存慈怜谦卑的心，不以恶报恶，反而呢，就是以祝福报恶。 Jadi mari kita sekarang menjadi berkat, mengasihi orang-orang lain di gereja ini maupun di dunia. 来吧。
抱，我们要成为祝福，去爱我们教会的弟兄姐妹，也去爱教会外面的世人。 Mari hidup dengan cara yang berbeda dari dunia. Mari hidup dengan radikal seperti Tuhan Yesus. 我们就是要坚持的跟世人不一样的生活方式，就端正的像耶稣基督一样美好的生活。 Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang demikian. 因为主的眼是看向这种人。 Amin. Mari kita berdoa. 阿门。我们祷告。 Ya Tuhan, tolong kami supaya menjadi pelaku-pelaku firman. 主啊，求你帮助我们成为行道的人， Tolong kami untuk hidup seperti Tuhan kami Yesus Kristus. 帮助我们生活像基督耶稣一样。 Tuhan, tolong kami untuk diberkati, tapi tidak stop di sana, tapi untuk menjadi berkat. 帮助我们，使得我们不停止在蒙福，我们也有成为祝福。 Tuhan, tolong kami minggu ini untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi memberkati orang yang menganiaya kami. 帮助我们在这个星期之内，我们不以恶报恶，反而呢，我们可以向对我们行恶的人说祝福。 Tolong berkati jemaatmu di tempat ini supaya mereka seia, sekata, seperasaan, dan menjadi saling rendah hati. 赐福全体会友，使得我们可以同心，可以互相体恤，可以爱像弟兄姐妹一样。 Karena kami tahu Engkau melihatnya dan Engkau berkenan kepada semua itu ya Tuhan. 因为我们知道你看见我们，你对这种行为，你享受这种行为。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告是奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati saudara.